Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, pada kali ini kita akan membedah buku Mercy Ocean's Hidden Treasure, yang mana saya tergerak untuk membaca dan meneliti buku ini selepas menonton diskusi antara Ustaz Salman Ali dan Ustaz Engku Ahmad Fazil, di mana Ustaz Engku dia telah menilai buku Mercy Ocean's Hidden Treasure ini sebagai buku yang bertaraf primer ataupun sahih. Walau bagaimanapun, dalam diskusi tersebut tidak ada disentuh secara khusus mengenai isi kandungan yang diiktiraf sebagai primer ini. Jadi pada kali ini saya akan kongsikan beberapa penemuan yang saya perolehi daripada buku ini. Ini adalah latar mengenai buku ini. Penerbit buku ini adalah sama dengan buku To Be a Muslim yang ditulis oleh Syekh Nazim Al-Haqqani. Pemegang hak cipta adalah Syekh Nazim Al-Haqqani sendiri, dan kandungan buku ini telah direkod pada tahun 1980 hingga 1981. Perkara pertama yang kita akan temui dalam buku Mercy Ocean's Hidden Treasure muka surat 1, di mana Syekh Nazim Al-Haqqani mengatakan bahwa guru beliau adalah seorang yang buta huruf, dan dalam masa yang sama guru beliau ini mendapat ilmu laduni. Ilmu laduni ialah ilmu yang didapat secara direct, secara terus daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu ini tidak terdapat di dalam Al-Qur'an, tidak terdapat di dalam hadis, tidak tercatat di dalam buku-buku. Dan beliau berdalilkan daripada surah Al-Kahfi ayat 65, di mana Allah mengajarkan kepada hambanya yang disebutkan sebagai Khidir alaihissalam satu ilmu yang disebut sebagai ilmu laduni. Jadi mengenai perkara ini, Syekh Abdul Fattah Salah Al-Khadidi menyebutkan dalam buku beliau Ma'a Qasas As-Sabiqin fil Quran. Beliau mengatakan, selepas melihat perkataan-perkataan daripada para ulama kita, maka kita dapat membuat satu kesimpulan yang pasti, yaitu ilmu laduni yang diisyaratkan oleh ayat tersebut yang Allah telah ajarkan kepada Khidir alaihissalam sebenarnya adalah nubuah, kenabian dan wahyu. Jadi kalau kita ikut apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Salah Al-Khalidi ini, sebenarnya tidak ada orang lain yang boleh mendakwa dia memperolehi ilmu laduni. Sebab ilmu laduni itu sebenarnya adalah nubuah, kenabian, ilmu, wahyu yang diberikan kepada Khidir alaihissalam karena beliau adalah seorang nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah ada yang kata, oh ilmu laduni ini sebenarnya bukan wahyu, tapi ia adalah ilham, ilmu hakikat. Sebab Nabi Khidir ini bukan seorang nabi, tapi adalah wali. Ada yang mendakwa sedemikian. Dan satu perkara kita kena ingatlah, Nabi Khidir alaihissalam ni, kalau dia wali, yang beritahu dia memperolehi ilmu laduni, dia dapat ilmu laduni, siapa yang sahkan? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang beritahu dalam Al-Qur'an. Jadi kalau selain daripada Nabi Khidir alaihissalam, siapa yang boleh sahkan? Orang boleh mendakwa, saya dapat ilmu laduni, guru saya dapat ilmu laduni, tapi siapa yang boleh sahkan perkara tersebut? Hakikatnya tidak ada orang yang boleh mengesahkan perkara tersebut. Dan kita kena ingat juga, kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru keyakinan, ucapan dan perbuatan kita mestilah tidak terkeluar daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti selari dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Islam telah pun lengkap. Surah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 3, ajaran Islam ini telah lengkap. Jadi kalau ada satu ajaran yang menyelisihi keyakinan, ucapan dan perbuatan yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis, maka itu adalah menyimpang. Dan kita boleh tengok dalam video Syekh Nazim Al-Haqqani dalam buku-buku beliau, siapa yang meneliti, membaca, bukan sekadar mengikut apa yang orang cakap, tonton, baca dalam buku-buku yang sahih daripada Syekh Nazim
Al-Haqqani ini terdapat perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Okay? Menyelisihi syariat. Perkara-perkara yang kita dengar pun menghairankan. Okay? Kita tengok dalam poin yang seterusnya insya-Allah. Seterusnya, dakwaan yang ajaib daripada buku ini dalam muka surat 2 di mana Grand Sheikh mengatakan bahawa para wali itu menuai mendapat daripada satu ayat Al-Quran mereka boleh memperolehi 24,000 makna. Okey, ini satu kenyataan yang jelas bercanggah dengan Al-Quran. Okay, dalam Al-Quran terdapat ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Okay, ada ayat yang mempunyai makna yang mungkin kita boleh takwil dan ada ayat yang mempunyai makna yang jelas. Kalau kita kata, okey, satu ayat mempunyai 24,000 makna, artinya bagaimana dengan ayat muhkamat yang berada di dalam Al-Quran? Ini adalah satu percanggahan daripada tarikat Naqsyabandi terhadap nas dalam Al-Quran. Dan ini juga dakwaan yang menyanggahi disiplin ilmu usul fiqh. Dalam ilmu usul fiqh, ayat ni kalau kita mau faham, dia ada qat'i dilalah dan dia ada zanni dilalah. Okay? Ada ayat yang mempunyai makna yang jelas sehingga tidak mungkin untuk kita fahami dengan makna lain. Jadi ini bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah juga dengan disiplin ilmu usul fiqh. Dan dakwaan satu ayat mengandungi 24,000 makna ini adalah satu perkara yang mustahil dan meruntuhkan ilmu agama. Seterusnya yang ketiga, ini dakwaan yang paling ajaib, di mana dinyatakan dalam muka surat 59, we believe that Holy Quran contains endless knowledge. Every letter of it contains at least 24,000 meaning. Okay, satu huruf ada 24,000 makna. Okay, ini menyanggahi ilmu disiplin ilmu bahasa Arab. Dalam disiplin ilmu bahasa Arab, huruf hijaiyah ataupun yang dikenali sebagai huruf mabani tidak mempunyai makna yang boleh berdiri sendiri. Okay, belajarlah ilmu bahasa Arab mengenai huruf mabani, dia tidak mempunyai makna yang tersendiri. Kalau huruf yang mempunyai makna tersendiri, ini disebut dalam kategori huruf ma'ani. Dan huruf ma'ani ini pun ada yang terdiri daripada 2 huruf, ada yang terdiri daripada 1 huruf, dan jumlahnya tidak akan sampai 100. Okay. Contoh huruf ma'ani, huruf wa maksudnya dan, huruf b maksudnya dengan. Okay. B itu dia tidak akan mempunyai makna sampai 100 huruf, apatah lagi mempunyai makna sehingga 24,000 huruf. Jadi dakwaan yang ini dan dakwaan yang tadi ini sangat bercanggah dengan Al-Quran. Dan ini cukup bahayanya sehingga membuka kepada tafsiran batiniyah, golongan tafsiran batiniyah yang seperti mana kita nampak golongan batiniyah di Malaysia seperti Ahmad Laksmana, yang mereka mentafsir huruf Al-Quran itu, mereka tafsir bengkok huruf, tafsir titik huruf. Okay? Mereka bentuk huruf itu seperti bentuk manusia dan seumpamanya. Ini adalah tafsiran yang menyanggahi tafsiran ahli sunnah wal jamaah. Jadi cukup bahaya untuk perkara ini kita iktiraf dalam masyarakat. Seterusnya yang keempat dalam buku Mercy Oceans, muka surat 66, di mana dikatakan Allah itu tahu apa yang baik untuk hambanya, dan Nabi juga tahu apa yang baik untuk ummahnya, dan mursyid juga tahu apa yang terbaik untuk pengikutnya. Kemudian dikatakan, we can be wrong but they can. Kita nih sebagai orang biasa, pengikut tarikat, kita boleh salah, tapi Allah, Nabi, dan mursyid tarikat tidak boleh salah. Kalau Allah dan Rasul itu mereka memang, ya Allah itu Tuhan, Nabi itu Rasul, tetapi dia telah membariskan mursyid tarikat dalam kedudukan Allah dan Rasul. Okay? Mereka katakan mursyid tarikat itu, pemimpin tarikat itu tidak boleh salah. Ini adalah kenyataan yang bercanggah dengan Al-Quran. Yang maksum hanyalah para nabi dan rasul.
guru tarikat hanyalah manusia biasa yang tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Apa-apa perbuatan mereka jika bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka hendaklah ditinggalkan. Bukannya kita mengatakan, oh, mereka tidak boleh salah. Okay? Dan para ulama menyatakan, semua kata-kata orang ini kita boleh tolak, kecuali kata-kata Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, ini lagi dahsyat. Bukan setakat tidak boleh kata guru tarikat itu salah, kita juga tidak boleh bertanya mengapa. Di mana disebutkan di sini, that good manner is not to say no, this is wrong, or why is it like this. Okay. To avoid thinking and saying this word to phrases is the summit of good manners. Okay, jadi mereka mengajarkan tidak boleh bertanya kepada guru. Kalau kita nampak guru itu melakukan satu perkara yang menyelisihi syariat misalnya, tidak boleh kata ini adalah salah, dan tidak boleh meminta penjelasan mengapa berlaku perkara sedemikian. Ini adalah satu gerakan yang memandulkan akal manusia. Okay? Apa salahnya untuk kita bertanya, memohon penjelasan? Sedangkan kalau kita faham selain manusia itu bukanlah nabi, bukan rasul, maka ini adalah satu ajaran yang menanamkan benih ketaksuban ke dalam minda para pengikut sehingga tidak mampu berfikir mana yang benar, mana yang salah, cuma mengikut saja apa yang dikatakan oleh guru secara bertaklid buta tanpa menggunakan akal untuk meminta penjelasan sedikit pun. Seterusnya yang keenam, di mana dinyatakan neraka hanya untuk amaran menakutkan. Di mana ada seseorang bertanya kepada Syekh Nazim Al-Haqqani, but Maulana, how shall we understand all the verses of Quran which speak about eternal hell with no exit? Lalu Syekh Nazim Al-Haqqani pun menjawab, Allah Almighty says in one verse of the Quran, and we don't send our verses, ayat, except to frighten. Jadi Syekh Nazim Al-Haqqani pun menjawab mengenai persoalan orang yang hadir, bagaimana kita mahu faham mengenai ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa neraka yang abadi tidak ada tempat keluar. Jadi Syekh Nazim pun menjawab dengan ayat Al-Quran, surah Al-Isra ayat 59, bahawa perkara itu hanyalah untuk menakutkan sahaja. Okay, untuk sebagai peringatan sahaja. Dan beliau sebut dalam contoh beliau, in other words, to scare the hell out of people. For example, you may say to your son, if you don't stop doing that, I will kill you. In reality, you are never going to do any such thing. But that warning may just be sufficient to make him listen to what you are saying and to desist from that dislike action. Jadi di sini beliau bagi contoh yang memberikan kepahaman kepada kita bahawa perkara itu jelas, sekadar untuk menakutkan saja. Dia bagi contoh seperti mana seorang ayah yang berkata kepada anaknya, kalau kamu tidak berhenti melakukan perkara itu, aku akan bunuh kamu. Dan sedangkan dalam realiti dia kata, kamu tidak akan buat pun perkara itu, tetapi hanya sebagai amaran, supaya anak itu mendengar cakap dan tidak melakukan perkara yang tidak disukai. Mungkin ada yang penonton cakap, oh mungkin kamu salah faham apa yang Syekh Nazim Al-Haqqani kata. Tidak. Sebenarnya mereka yang hadir pun faham bahawa kata-kata Syekh Nazim Al-Haqqani ini menyelisihi Al-Quran. Sehingga mereka bertanya, Maulana, why is it that the meanings we derive when we read the Quran seem to contradict the hidden meanings which you are uncovering? Mereka tanya kepada Syekh Nazim Al-Haqqani ini, mengapa makna Al-Quran yang kami baca bercanggah dengan makna tersembunyi yang Syekh Nazim sampaikan kepada mereka. Dan isu mengenai neraka sekadar untuk amaran menakutkan nih sebagai peringatan bukan sahaja terdapat dalam buku Mercy Ocean's Hidden Treasure nih,
Ya, perkara ini juga telah didedahkan dalam buku lain yang mana dibentangkan oleh Ustaz Salman Ali dalam poin yang ke-9 dalam dialog tempo hari, di mana Syekh Nazim mendakwa ayat hukuman terhadap Abu Lahab itu sekadar peringatan saja. Oke, jadi ini bukan sekadar satu buku, tapi ini adalah cross reference mengenai kefahaman Syekh Nazim Al-Haqqani. Seterusnya yang ketujuh daripada buku Mercy Ocean's Hidden Treasure adalah dakwaan bahwa guru sebagai wakil Imam Mahdi. Oke, ini disebutkan dalam muka surat 44, dari mana Syekh Nazim Al-Haqqani menyebutkan, our grand Sheikh is saying at the end of this lecture, I am speaking on behalf of the master of the time, Sahibuz Zaman, Sayyidina Al-Mahdi, because he is not yet permitted to appear and address people directly. Therefore, I have been given permission in his stead. When he appears, you will witness how he speaks. Okay? Di mana dalam keyakinan mereka bahwa Imam Mahdi ini sudah wujud, sudah muncul, sudah ada, tetapi beliau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memunculkan diri beliau di hadapan publik. Dan dakwaan ini berlaku pada tahun 1980-1981. Artinya Imam Mahdi ini sudah berapa tahun? Sudah lebih 40 tahun sudah hidup di atas muka bumi ini, mengikut kefahaman mereka. Kemudian orang yang menjadi wakil Imam Mahdi ini pula adalah guru tarikat Naqsyabandi, yaitu guru kepada Syekh Nazim Al-Haqqani. Dan kalau kita tengok dalam video Syekh Nazim Al-Haqqani sendiri, beliau pun pernah membuat dakwaan bahawa Imam Mahdi ini sudah muncul di Arafah. Imam Mahdi sudah muncul di Arafah. Dan begitu juga yang saya baru tengok semalam daripada media sosial rasmi Syekh Muhammad Adil, pewaris tarikat Naqsyabandi sekarang, beliau telah membuat satu ramalan mengenai Imam Mahdi akan muncul pada tahun ini. Sebenarnya dia pernah buat ramalan juga pada tahun 2016 Imam Mahdi akan muncul. Kemudian tahun ini pun dia buat ramalan lagi sekali. Dan ini satu perkara yang kita kena ambil berat lah. Kita kena ambil perhatian. Adakah kita menerima bahawa Imam Mahdi sudah muncul, kemudian golongan tarikat Naqsyabandi ini pula, mereka ni telah dilantik menjadi wakil Imam Mahdi. Adakah ini selari dengan pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah? Ataupun sebaliknya? Okey. Dan sebagai penutup untuk sesi kali ini, sama ada mungkin kita sambung lagi dalam sesi yang akan datang, persoalan. Adakah semua perkara yang disebutkan tadi selari dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah? Sebab sekarang ni ada statement, ada kenyataan yang menyatakan, tarikat Naqsyabandi ni, tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah ni boleh diamalkan selagi tidak bercanggah dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Tidak lagi diharamkan, ditarik semula pengharaman. Jadi perkara ni saya paparkan daripada buku yang telah diiktiraf sahih oleh Ustaz Engku Ahmad Fazil sebagai sumber primer. Persoalan, adakah ajaran ini selari dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun tidak? Saya serahkan kepada para penonton dan para asatiza untuk menjawab soalan ini. Dan kita akan bertemu lagi dalam video lain insyaAllah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.